Okey, alhamdulillah tak ada yang terkeluar. Kadang-kadang ada yang terkeluar tu, so saya risau. Baik, jadi untuk mulakan pagi ini muka surat 33 kenali jam dan masa. Saya tunjukkan skrin saya. Saya harap kerja minggu lepas semua dah buat sebab tak banyak pun minggu lepas. 3 muka surat dan tak perlu mengira pun. Yang Okey. Okey, baik, saya besarkan. Saya harap semua nampak Okey, kenali jam dan masa. Yang pertama kita nak mengenal jam dulu. Jam yang kita akan gunakan, saya rasa awak tak perlu nak kenal kot sebab awak dah selalu nampak alat ini. Ini alat yang kita gunakan untuk menentukan masa dalam sehari. Kan, ada pelbagai jenis, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang awak boleh pakai dan ada yang awak kena letak di dinding sebab besar kan. Dan ada yang paling besar seperti di menara-menara jam. Sangat besar. Beberapa kilometer pun awak boleh nampak jam tu. Kalau awak pergi ke dataran bandaraya dekat Johor Bahru tu, dekat dengan tempat training JDT kan, kat situ ada menara jam kan. Besar. Kalau awak pergi Melaka pun ada jam besar. Awak pergi kat Kuala Lumpur pun dekat depan dataran Malaysia tu. Dataran Merdeka tu ada jam besar dekat bangunan Sultan Abdul Samad. Itu menara-menara jam. Jadi jam ni saya rasa semua kenal. Dan mungkin di antara awak yang dah pandai pun nak membaca waktu pada permukaan jam. Pada muka jam ni mungkin ada yang dah pandai pun tengok masa. Tapi mungkin ada di antara awak yang dia tak pandai, dia tengok jam digital yang pakai nombor tu. Okay, ini kita panggil dia jam analog. Jam analog ni bermaksud jam ini menggunakan jarum untuk menunjukkan dia punya masa. Itu kita panggil jam analog. Kalau ada nombor, kita panggil dia jam digital. Dia tengok nombor je, dia tak ada jarum. Itu jam digital. Ni jam analog. Okay, kita kalau nak belajar masa, kita belajar yang jam analog dulu, yang susah dulu. Tapi tak susah mana pun. Okay. Baik, mari kita berkenalan dengan jam kepada yang mungkin di antara awak yang masih lagi tak berapa kenal tentang jam ni. Baik, ini adalah jam. Okay, keseluruhan ni kita panggil dia muka jam. Okay, apa yang awak nampak dekat depan ni, kita panggil dia muka. Macam muka awak. Muka awak ialah di hadapan kan. Orang nampak mata, nampak hidung, nampak mulut, nampak telinga kan. Orang tak nampak belakang awak, tapi orang nampak depan. Itu kita panggil muka. Jadi jam ni kita panggil dia muka jam. Okay, jadi pada muka jam ni ada beberapa perkara yang awak kena tahu. Okay, yang pertama yang paling penting pada jam ialah jarumnya. Okay, jarum. Dia berbentuk jarum. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Okay, yang warna biru muda ni panjang, yang berwarna merah ni pendek. Kebiasaannya jam ni ada 2 jarum. Tapi kalau kat rumah awak ada 3 jarum. Ada satu lagi jarum yang halus saja. Yang paling panjang kan. Tapi jarum yang halus tu kita tak tengok dulu. Kita hanya tengok jarum yang besar-besar ni dulu. Ada yang panjang. Okay, yang panjang ni dia hampir nak kena dekat nombor dekat tepi tu. Yang pendek ni dia jauh sikit nak kena. Okay, ada jarum. Kemudian pada permukaan jam juga ada nombor. Ada nombor. Cuma nombor dekat permukaan jam ni dia pelik. Kalau biasa nombor 1 sampai 10 kan. Tapi dekat muka jam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada sampai 12 nombor sahaja. Dan tak ada sampai 20, 30. Tak sampai 12. Lepas tu tak adalah sampai 10 je kan. 12. Okay. Jadi 1 sampai 12. Okey, jadi ini adalah jam. Maksudnya pada muka jam ada jarum dan ada nombor. Okey, apakah nama-nama jarum ini? Okey, jarum pendek yang warna merah ni, yang jauh daripada nombor ni, ialah jarum jam. Maksudnya jarum pendek ni menunjukkan jam. Jam ni maksudnya pukul 1 ke, pukul 2 ke, pukul 3 ke. Okay, sekarang ni kalau tengok jarum pendek ni dekat nombor 9. Okay, bermaksud
jam dia adalah jam 9 ataupun pukul 9. Okey. Jarum panjang pula yang berwarna biru muda ni, kalau awak tak nampak dekat skrin, awak boleh tengok kat buku teks ialah jarum minit. Jarum minit ni pula menunjukkan berapa minit. Berapa minit. Jarum jarum panjang ni. Jarum panjang ni menunjukkan minit. Okey. Jadi kalau jarum panjang kat sini dia menunjukkan nombor 12, bukan bermaksud minit dia 12. Minit dia adalah ada nilai-nilai dia dekat sini yang kita kena tahu. Bukan 12 12 ni jam. Yang nombor ni semua menunjukkan jam minit dia ada nilai lain. Alright. Kita pergi ke seterusnya. Tengok gambar yang kedua. Okey. Jadi jarum pendek ni kalau awak perhatikan betul-betul dia bergerak sangat perlahan. Kalau awak tengok, awak jeling kan, dia macam tak bergerak kan? Dia macam tak bergerak. Tapi rupa bergerak. Saya lupa nak tunjukkan jam Sekejap saya tunjukkan jam. Ni saya punya ni. Okey, jap. Cikgu dah hilang. Mana cikgu? Tak tahu, terkeluar kot. Macam terkeluar. Dia tak keluar lah. Mana cikgu? Taklah. Tunggu je, jangan keluar. Okey. Cikgu mana? Saya pun tak tahu. Cikgu tutup kamera. Cikgu tu left dah tu. Cikgu tutup kamera. Dengan mic sekali. Betul? Sorry, saya terkeluar pula tadi saya klik saya terkeluar. Ada, saya ada wifi, insya-Allah ada. Okey, sekejap. Saya tadi kenapa cikgu terleft? Terleft, saya tersalah buka. Saya nak buka jam tadi. Nak buka gambar jam, sekejap Okey, tadi saya nak buka ni tapi saya terleft. Okey, jap. Mana jam? Okey. Dia pun keluar pun jam. Ni jam Baik. Semua nampak jam? Nampak. Okey. Sekarang ni saya kalau awak lihat ini adalah jarum panjang. Okey, ini adalah jarum pendek. Jarum pendek dengan jarum panjang. Okey, dalam buku teks dia kata ini adalah jarum jam dan ini adalah jarum minit. Jarum minit. Saya masukkan jam yang right ini Baik. Okay. Tengok apa yang berlaku bila awak tengok jarum yang pendek tu. Bila jarum panjang tu bergerak laju tapi jarum yang pendek tu slow je dia gerak. Ni saya dah lajukan.
Tapi kalau kat rumah awak tengok jarum pendek tu macam tak bergerak kan. Tapi rupanya dia bergerak sikit. Okey? Dah tunggu Jadi 1 jam. Kalau dah lepas 1 jam nanti kalau, contohnya kalau masa tu pukul 1. Nanti kita dah tunggu 1 jam. Tiba-tiba kita tengok jarum pendek tu dekat 2. ya, betul, pandai. Kawan-kawan semua dengar kan betul. Okey, jadi jarum panjang ni dia akan bergerak satu pusingan. Kalau awak lihat awak tengok dia satu pusingan dan awak tengok jarum pendek ni. Dia akan bergerak daripada nombor 2 ke nombor 3. Kalau jarum panjang ni bergerak satu pusingan. Satu pusingan, saya pusing satu pusingan. Tengok jarum pendek tu. Bila habis satu pusingan, dia akan pergi ke nombor 3 pula. Dia akan pusing satu pusingan lagi. Dia akan berhenti kat nombor 4 pula. Okey, bermaksud satu pusingan jarum panjang bersamaan 1 jam. Satu pusingan ni 1 jam. Jadi 1 jam tu jadi maksudnya daripada nombor 3 ke nombor 4 ataupun dari pukul 3 ke pukul 4 sebab 1 jam. Sebab 1 jam. Satu pusingan ni 1 jam. Okey, dan kalau tadi dia kata jarum minit kan. Minit ni jangan tengok nombor ni. Kita tengok yang garis-garis tepi ni. Ni garis-garis tepi ni menunjukkan minit. Tapi kita tak belajar ini untuk hari ni. Kita hanya belajar kedudukan jarum. Okey, sekarang ni jarum ni berada betul-betul dekat nombor 12, dekat atas. Okey, jadi jarum ni bila bergerak ke nombor 6, ke nombor 6, masuk Dia lebih cepat daripada yang pendek. Okey, kita nak tengok kita belajar masa kita belajar pecahan dulu. Masa kita belajar pecahan dulu kan. Sekarang ni kalau saya bahagikan 2, nampak garisan tu. Ada garisan tengah-tengah ni. Macam kita potong pizza. Ingat kita belajar pecahan Jadi jam ni seolah-olah sekeping pizza. Sekeping pizza. Lepas tu kita potong tengah-tengah dekat sini. Kita potong tengah-tengah dekat sini. Jadi kalau awak lihat, kalau dekat nombor 6 ni bermaksud jam ni bergerak separuh ataupun setengah daripada muka jam. Tadi ada yang jawab pukul 4:30. Betul. Jadi kat nombor 6 ni sebab dia bergerak separuh, kita panggil dia setengah. Setengah. Okey. Kalau tengok dekat buku teks awak, dia cakap apa? Setengah jam. Tengok yang warna biru ni. Kawasan yang berwarna biru ni. Ingat balik masa kita belajar pecahan Jadi bila jam ni dia potong separuh, jarum panjang ni dekat nombor 6 bermaksud setengah. Kalau dekat sini pukul 8, tengok jarum pendek Jarum pendek ni antara 8 dengan 9. Jadi kita tak ambil yang besar, kita ambil yang kecil. Jadi pukul 8. 8:30. Setengah. Okey. Lepas tu tengok yang bawah pula. Ini kalau jam tu kita potong 4. Kita belah 4. Kita belah 4. Jadi ini kawasan ini kalau awak ingat kita sebut suku. Suku ataupun 1/4. Jarum minit bergerak 1/4. Saya harap awak masih lagi ingat pecahan 1/4. Maksudnya ada 1 bahagian daripada 4 bahagian ni. 4 ialah suku. Suku. Jadi kalau dekat nombor 3 bermaksud suku. Kalau dekat nombor 6 bermaksud setengah. Tengok nombor 6 kat atas tu kan. Atas tu setengah. Ya, apa dia? Apa dia? Nak tanya? Nak tanya boleh tanya. Tak ada, tak jadi. Okey. Baik. Kalau pukul 3, kalau jarum panjang dekat nombor 3 bermaksud suku. Jadi 1/4 jam juga disebut suku jam. Ini setengah jam, ini suku jam. Kalau dekat nombor 6, setengah. Kalau dekat nombor 3, suku. Suku. Lepas tu, ada lagi. Dia potong 4 lagi. Tapi kali ni dekat nombor 9. Jadi, jarum minit bergerak 3/4. Kalau saya lupa nak tulis. Macam kita belajar pecahan dulu kan. Belajar pecahan iaitu 3/4.
3/4. Saya punya tablet. Saya ingat. Okey, 3/4 Jadi 3/4 masa kita belajar pecahan dulu kalau masih ingat. Maksudnya ada 3 bahagian yang berlorek, 1, 2, 3 daripada 4 semua sekali. Jadi 3/4. Jadi kalau 3/4 bermaksud jarum panjang ini dia berada dekat nombor 9. Jadi kita sebut 3 suku jam. Kalau sini suku, nombor 3 suku, kalau nombor 6 setengah, kalau dekat nombor 9 3 suku. Jadi 3/4 jam juga disebut 3 suku jam. Okey, kita cuba tengok yang bawah ni, asah minda ni sekejap. Okey, sekarang ni kita tengok jarum panjang atau jarum magnet. Okey, untuk jam A ni. Jam A ni. Okey, jarum panjang dekat nombor 3. Jadi kita sebut apa? Sebut suku ke, setengah ke, 3 suku? 8 suku. Ada dah sebut buku apa? 8 suku. Jadi ini adalah suku. Ataupun pukul 8 suku. 8 suku. Okey, tengok gambar B pula. Gambar B. Sekarang ni jarum pendek pukul 11. Pukul 11. 11, okey, yang ni 3 suku. Sebab jarum panjang berada dekat nombor 9. Tepat dekat nombor 9. Kita sebut 3 suku. Kalau tak tepat, tak boleh. Dia kena tepat-tepat. Kalau tak tepat, dia bukan 3 suku. Dia adalah minit yang lain. Dia mesti tepat. Tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Jadi sekarang ni, kalau tengok kawasan yang berwarna biru ni, 3 suku jam ataupun 45 minit lah. Tapi kita tak belajar tentang 45 minit tu. Okay. Alright. Okay, jadi kita uji diri ni, kita buat tengok sama-sama. Jadi dekat sini jarum panjang dekat nombor 9. Jadi 3 suku. Okay, ni 3 suku. Yang ni pula gambar B, jarum panjang dekat nombor 6. Jadi setengah. Ini setengah. Yang ni pula jarum panjang dekat nombor 3. Kita sebut suku. Ini suku. Jadi 3 suku, setengah suku. Okey, tak payah sebut lagi pukul berapa, belum lagi. Jadi itu cara kita nak menyebutnya. Alright. Okey. Sekarang ni barulah kita nak sebut masa. Sebelum tu ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu jam tu semua sambung tapi tak ada, awak ni tak ada jarak langsung. Sekejap, saya baca awak punya soalan. Sekejap. Cikgu, kalau jam tu pukul jarum minit 1, jarum besar 10 artinya apa? Tu nanti kita belajar. Belum lagi. Kita belajar sikit-sikit dulu. Kita belajar sikit-sikit dulu. Sabar. Sabar. Okey. Sekarang ni kita nak baca jam pula. Okey, sekarang ni kita tengok muka jam tu. Okey, sebut dan tulis waktu. Okey, sekarang ni kita tengok jarum pendek iaitu jarum jam dan jarum panjang iaitu jarum minit. Ingat, bezakan jarum pendek dengan jarum panjang. Kalau tak jelas tengok betul-betul. Biasanya jarum jam ni dia pendek dan dia gemuk sikit. Jarum minit ni atau jarum panjang ni biasa dia panjang tapi dia kurus. Dia kurus. Kalau nak kenal kan. Okay, kita balik kepada jam tadi yang saya tunjuk tadi. Ni tadi jam saya. Okey, ni. Alright. Okey, ni macam soalan dalam buku teks tadi. Okey. Kita tengok jarum pendek berada dekat nombor 2. Jadi jam dekat sini menunjukkan pukul 2. Pukul 2 berapa? Tengok jarum panjang pula. Jarum panjang betul-betul berada dekat 12. Okey, 12 ni adalah permulaan. Dia permulaan. Jadi 12 ni seolah-olah kita anggap dia sifar. Sifar. Kalau kita tengok dekat jam digital, kalau awak nampak jam digital dekat bawah tu, pukul 2, nampak? 2,
Lepas tu sifar. Saya tak boleh nak gerakkan jam ni ke tengah sikit. Tak boleh Okey. Pukul 2, lepas tu sifar dekat bawah ni kecil je kalau siapa nampak. Okey, sekarang ni pukul 2 sifar. Sebab apa? Nombor 12 ni adalah permulaan kepada minit, kepada jam, kepada saat, semuanya bermula dekat sini, tengah-tengah. Jadi sekarang ni kita sebut dia sebagai pukul 2. Sifar ni tak payah sebut, pukul 2. Jadi pukul 2. Okey. Dekat sini pukul 2. Jadi jarum pendek tepat dekat nombor 2, jarum panjang dekat nombor 12, kita sebut pukul 2. Ya, jangan main chat, saya nampak. Cikgu nampak awak main chat. 3 skrin cikgu pakai ni. Okey, tengok seterusnya pula. Okey, jarum pendek dekat nombor 5, jarum panjang kat nombor 12. Okey, jadi 5, 12. Jadi 12 ni sifar. Jadi kalau awak tengok jam ni tadi, mana jam saya? Okey. Jadi saya pusingkan jarum dia sampai pukul 5 Pukul 5. Pukul 5 tengok pukul 5. Lepas tu tengok kalau jarum panjang saya tepat dekat nombor 12, dia jadi pukul 5 sifar. Sebab apa sifar? Sebab 12 ni adalah permulaan dan juga pengakhiran. Tempat dia bermula dan tempat dia berakhir. Jadi dia sifar. Jadi pukul 5. Tak payah sebut sifar. Pukul 5. Ya. Pukul 5 pagi ke, pukul 5 petang ke. Kita tahulah tengok matahari dekat luar lah kan. Kalau subuh-subuh tu pukul 5 pagi. Biasa bangun subuh awal kan, pukul 5 pagi atau bangun sahur. Dan saya kan bangun awal. Kadang-kadang pukul 4, kadang-kadang pukul 5. Bangun awal, solat tahajud dulu kan. Lepas tu baru solat subuh bagus tu. Dan elok juga bangun awal untuk belajar. Jangan awak belajar tu awak tidur lewat. Kebiasaannya orang tidur lewat sebab nak belajar. Jangan, amalkan awak tidur awal tapi bangun awal untuk belajar. Belajar tu bangun awal. Sebab bila awak belajar pada waktu subuh ni memang senang nak masuk, terang hati. Jangan biasakan tidur lewat. Bangun awal bagus, tidur lewat tak bagus. Okey, sekarang ni pukul 5. Pukul 5, tengok jam digital kat bawah tu pukul 5. Jadi kalau ada jam kat rumah, awak boleh tengok macam mana pergerakan jam tu. Okey. Sekarang ni dia kata jarum jam dan jarum minit berada pada nombor yang sama. Pada pukul berapakah jarum jam dan jarum minit berada pada nombor yang sama? Pukul berapa? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Pukul berapa yang jarum minit dengan jarum jam tu dia sebaris? Dia bertindih. Pukul berapa? Siapa boleh sebut? Atau siapa boleh type? Saya tunjukkan jam saya tunjukkan jam ni. Agak-agak pukul berapa jarum pendek dengan jarum jam tu dia berada dekat nombor yang sama? Pukul berapa? Pukul 12. Pandai, pukul 12 Kalau lihat kalau saya pusing macam ni, dia tak sama kan? Dia tak ada kat nombor. Dia memang bertindih tapi kat sini tak ada nombor. Kan? Lepas tu kalau kat sini pun tak ada nombor. Tapi cuba tengok pukul 12. Saya pusing sampai pukul 12 Pukul 12 tengok. Nampak? Pukul 12 jarum panjang dengan jarum pendek berada dekat nombor 12. Sama ada 12 tengah hari, kejap lagi sejam lebih kurang dah pukul 12 tengah hari. Tengok jam awak tu. Ataupun pukul 12 tengah malam. Malam-malam tu 12 tengah malam. Alright. Jadi pukul 12 tengah hari atau pukul 12 tengah malam.
Okey, jadi 5 pukul 12 setengah. siapa yang dapat jawab? 12.30 tak? 12.30. Kalau 12.30 dia macam ni. Nampak? Nampak? Dia tak sama. Dia mesti jarum dia kat tempat yang sama. Jadi soalan tadi tu pukul 12 pukul 12. Jadi ini pukul 12. Alright? Okey. Ni tadi Boleh. Tengok jarum jam dengan jarum minit. Okey, jarum jam ni menunjukkan jam kan. Nombor-nombor ni, jarum minit ni menunjukkan pukul, setengah ke, suku ke, 3 suku Okey, jarum jam antara nombor 4 dengan nombor 5. Nombor 4 dengan nombor 5. Jadi antara pukul 4 atau pukul 5. Jadi kita ambil yang sebelum, iaitu pukul 4. Selagi jarum pendek ni tak sampai nombor 5, selagi tu dia masih lagi pukul 4. Masih lagi pukul 4. Okey? Jadi kalau kita ambil contoh jam ni, kan jarum pendek ni kalau awak lihat saya tunjukkan pukul 4 dengan 5 je kan. Okey, sekarang ni pukul 4 kan? Pukul 4. Pukul 4 awak tengok jarum pendek ni Jarum pendek ni selagi dia tak sampai pukul 5, nampak? Dia dah dekat dah dengan nombor 5, dah dekat. Dah dekat tapi masih lagi belum pukul 5. Tengok jam digital dekat bawah tu. Masih lagi pukul 4. Jadi selagi dia tak sampai pukul 5, selagi tu dia pukul 4. Walaupun dah dekat sangat ni, dekat sangat dah dengan nombor 5. Dah jauh dengan nombor 4 kan? Tapi tak sampai-sampai lagi. Masih lagi pukul 4. Dah dekat pun masih lagi belum pukul 5. Masih lagi belum. Nampak? Masih lagi pukul 4 kan? Sebab apa? Dia masih lagi belum sampai. Kalau awak ambil pembaris, awak ukur jam ni, tengok dia belum sampai pukul 5. Kan? Bila dah tepat pukul 5 je, barulah bertukar jam tu. Faham? Pukul 5. Nampak? Selagi jarum pendek tu tak sampai, selagi tu dia belum pukul 5 walaupun dah dekat. Dah dekat. Jadi jangan pula awak kata dah dekat pukul 5, dah pukul 5. Tak. Cuba kita test pukul 6 pula. Tengok dia bergerak, jarum pendek tu bergerak. Masih lagi belum pukul 6 Awak tengok nombor digital dekat bawah ni, masih lagi pukul 5. Dah dekat dah nombor 6 tu tapi masih lagi pukul 5. Masih lagi pukul 5. Nampak? Belum sampai. Selagi belum sampai nombor 6, dia belum lagi pukul 6. Kalau dah sampai betul-betul, dah start balik pada permulaan, baru bertukar pukul 6. Okey? Jadi macam tu cara baca jam Selagi jarum pendek ni tak sampai dekat nombor tepi tu, selagi tu jam dia adalah jam yang sebelumnya. Okey? Jadi dekat sini jarum pendek dia belum sampai nombor 5. Jadi dia masih lagi pukul 4. Dia masih lagi pukul 4. Pukul 4 berapa? Tengok jarum panjang pula dekat nombor 6. Pukul 4.30. Pukul 4.30. Ni kita belajar tadi. Dekat nombor 6.30. Dekat nombor 3 suku. Dekat nombor 9 3 suku. Okey. Jadi cara menulis dia macam ni. Pukul 4.30. Mesti ada pukul. Bukan pukul orang Ini pukul jam. Bukan kita suruh pukul orang tu 4 kali. Okey, jam kat sebelah ni pula. Tengok jarum pendek dia. Antara 7 dengan 8. Jangan pukul orang, nanti orang tu marah. Dia belum sampai pukul 8 Dia belum sampai pukul 8. Jadi dia masih lagi pukul 7. Dia masih lagi pukul 7. Jadi pukul 7 berapa? Tengok pula jarum panjang dekat nombor 6. Pukul 7.30. Pukul 7.30. Jadi bila tulis mesti ada perkataan pukul. Mesti ada perkataan pukul ni. Tak boleh 7.30 je. Tak boleh. Tak tahu.
sama ada yang awak tulis tu jam ke atau nombor biasa ke. Jadi bila awak tulis pukul 7.30, orang tahu oh awak sedang menyebut masa. Sedang menyebut masa. Macam ni pukul 10 suku. Pukul 10 suku sebab dekat jarum panjang dekat nombor 3. Sebab tu pukul 10 suku. Pukul 10 sebab apa pukul 10? Sebab jarum pendek ni belum sampai pukul 11. Yang ni pula B, pukul 3 suku. Pukul 3 suku. Tengok jarum pendek. Jarum pendek tu dia ada dekat situ. Hampir dengan jarum panjang ni dekat-dekat, hampir nak tersorok, tak nampak kan. Jadi dia masih lagi pukul 3. 3 suku. Sebab apa suku? Sebab jarum panjang ni dekat nombor 3. 3 suku. Okey, C. C ni pukul berapa? Pukul berapa ni? 11 Saya boleh suku. 11 suku. Ya, pukul 11 suku Sebab dia dah lebih nombor 11 kan. Lepas tu jarum panjang dekat nombor 3. Jadi 11 suku. 11 suku. Alright. Dia pukul 11 suku. Mudah je kan. Okay, kita buat ni sama-sama sekejap. Okay, pukul berapa ni? Gambar A ni. Uji diri bawah tu. Pukul? 9. 9 apa? 9 suku ke? Setengah ke? 3 suku? Kan? 9 setengah. Ya, 9 setengah. Sahabat. Itulah berapa harimau kan? Dan PJ boleh main pukul berapa dah untuk harimau siapa yang belakang sekali tu siap lah. Pukul 9.30 pandai sebab jarum pendek antara 9 dengan 10 dekat ni masih lagi belum sampai pukul 10, jadi masih lagi pukul 9. 9.30. Okey, B ni pukul berapa ni B? 7 suku. Pukul? Pandai. 7 suku. 7 suku. Okey, sebab jarum pendek antara 7 dengan 8 tapi belum sampai pukul 8. Jadi masih lagi pukul 7. 7, lepas tu jarum panjang dekat nombor 3 iaitu suku. Jadi Pukul 7. Suku. Pukul 7 suku bukan pukul 7. Pukul 7 suku. Kena sebut perkataan pukul tu. Kalau awak sebut 7 suku je, salah. Sebab kita nak sebut masa, nak sebut waktu. 7 Jadi kena sebut pukul. Ya. Okey. Faham tak semua? Ada yang tak faham lagi ni? Faham. Bagus. Tanya. Senang kan tengok jam ni sebenarnya? Nanti kalau awak tengok jam, awak tengok jarum panjang tu. Dekat suku, dekat setengah, dekat 3 suku Lepas tu jarum pendek tengok berapa. Nanti bila sampai katalah pukul 10 suku. Awak sebut kuat-kuat dekat rumah. 10 suku. Biar satu rumah dengar. Kan? Nak tunjukkan awak dah pandai tengok jam. Dah tak payah tengok jam digital dah. Semua tengok jam jarum. Jam Saya dah belajar pasal jam. Bagus. Apa yang dah belajar tu bagus. Memudahkan awak nak menentukan masa. Alright? Baik, sekarang ni saya bagi kerja rumah. Okay, buka buku aktiviti awak. Ni kerja rumah Okay. Okay, muka kita sambung dulu baca kan. Okay, kerja rumah muka surat 34. Okay, 34. 35. Ni sekejap je, awak buat duduk sekarang sampai 5 minit dah siap ni. 35, 36 dan 37. 34, 35, 36 dan 37. Okey, jadi 34. Okey, yang pertama tu labelkan mana jarum jam, mana jarum minit. Tengok. Panjang jarum tu menunjukkan jarum tu jam ataupun minit. Kalau tak ingat boleh tengok kat teks, ada jawapan dia.
Okay, lepas tu padankan tengok kawasan yang dihitamkan ni, dilorikkan ni, dia awak padankan mana 1,5 jam, mana 1 suku jam, Muka mana surat 1 berapa? suku jam, 34, 34, 35, 36, 37. Okey. Okay, aktiviti 2 pula, muka surat 35. Tulis pula. Tulis 1/2 jam ke 1/4 jam, 3/4 jam 1/4 jam ni suku. 1/4 jam ni suku. Kalau siapa yang tak ingat kan, suku. 3/4 jam ni 3 suku. Saya ingat lagi. Kalau siapa tak ingat lah kan. Tulis dekat dalam kotak ni, kat bawah tu. Tulis betul-betul, cantik-cantik, ejaan pun betul. Okay, muka surat 35. Muka surat 36. Tulis waktu dalam perkataan. Macam ni. Ni burung hantu ni kan. Yang pertama dia tulis pukul 8 Ni pukul 8. Dekat sini tulis pula pukul berapa ni? Ni pukul berapa ni? Yang saya highlight ni. Pukul 9:30. Ya, 9:30. Pandai. Tulis pukul 9:30. Jangan tulis 9:30 je. Perkataan pukul ni kena tulis. Pukul 9:30. Okay, itu contoh. Okay, seterusnya yang terakhir. Muka surat 37. Tulis pukul berapa waktu aktiviti yang diberikan. Contohnya dekat sini. Dia berenang kan. Dia berenang. Tulis pukul berapa ni? 10:30. Dalam ejaan bukan nombor tau. Dalam perkataan. Tulis dalam perkataan. Pukul 10:30. Dia dah bagi dah dekat atas ni jawapan ni sebenarnya. Awak tengok je. Main bola pukul berapa, belajar pukul berapa, bersenam pukul berapa. Dia dah bagi dah waktu dekat atas ni. Awak tulis je sekejap dah siap. 37 senang. Itu sahaja untuk hari ini, untuk minggu ini. Ada apa-apa soalan? 37 senang. Ada apa nak tanya tak? Baik cikgu. Cikgu SD 37 ni senang. Ada yang terus buat dah bagus. Sahaja untuk hari ini kita jumpa. Okey, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik cikgu. Bye-bye. Bye cikgu. Bye-bye. Bye cikgu. Jaga diri. Okey cikgu. Assalamualaikum. Bye. Bye cikgu. Bye-bye. Bye cikgu. Waalaikumsalam. Bye. No. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.